Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula kita ke program Trade dan Selak, edisi khas PRIU 15. Kita ada kurang daripada 12 jam lagi rakyat Malaysia, 21 juta rakyat Malaysia akan membuang undi bagi menentukan siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan baru dalam untuk musim akan datang. Ini merupakan satu, orang kata, the mothers of all election lah, orang kata. Satu pilihan raya yang paling getir dalam sejarah negara selepas berlakunya peralihan 3 Perdana Menteri dalam satu musim selepas PRU ke-14. So ini juga kita melihat bahawa akan berlaku perkara yang sama. Sama ada percaturan yang akan berlaku besok akan bentuk satu majoriti yang akan membentuk kerajaan, ataupun semua parti-parti politik tidak dapat membentuk kerajaan disebabkan oleh tidak adanya satu majoriti yang cukup, disebabkan oleh perpecahan yang berlaku antara satu sama lain. Kita harus melihat bahawa inilah pertama kalinya berlakunya 3 orang kata pakatan bagi menghadapi pilihan raya ini, dan kita melihat bahawa PH dengan beberapa pakatan di bawahnya, begitu juga dengan PN dan BN. So kita melihat inilah sesuatu satu-satunya dalam sejarah di mana berlakunya pemecahan dalam lingkungan ideologi itu sendiri, dalam lingkungan kaum itu sendiri, dan dalam lingkungan etnik itu sendiri. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang bertajuk The Grand Finale. Kurang daripada 12 jam daripada sekarang, apa percaturan jika tiada siapa yang mendapat majoriti? Saya rasa inilah yang akan berlaku. Ada yang claim mengatakan bahawa PH akan mendapat 100 kerusi, 112 kerusi. Barisan Nasional juga claim akan mendapat 112 kerusi, 113 kerusi. Dalam perkiraan kita tak tahu adakah besok rakyat akan memberi 112 kerusi kepada satu entiti pakatan tersebut ataupun tidak berlaku. Tapi dalam perkiraan kita, dalam perkiraan di lapangan, dalam perkiraan intelijen, mungkin tidak ada satu pun pakatan tersebut mempunyai lebih daripada, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku, lebih daripada 100 kursi bagi membentuk satu kerajaan yang stabil. Bersama-sama kita pada malam ini, sekali lagi kita menjemput Datuk Dr. Halim Siddiq, seorang pakar undang-undang, seorang profesor, bekas profesor undang-undang di universiti, bersama-sama kita pada malam ini. Dan kita juga ada brother Hisham kita, Hishamuddin Rais. Siapa yang tak kenal beliau, aktivis pelajar 1970-an, pernah melarikan diri ke luar negara, self-exile ke Europe dan sebagainya, berempat di sana dan kemudian balik ke Malaysia dan menjadi seorang warga negara yang berhemah sekarang lah. Dulu dia pernah menjadi juara reformasi, tapi sekarang ni dia dah cool down sikit lah. Saya tak tahu kenapa. Dan sebelah kanan saya ialah lain tetap, bukan Datuk Seri IR Zain Muhammad, bekas mantan menteri, mantan ahli Majlis Tinggi UMNO, mantan ahli Parlimen Shah Alam 2 Penggal, mantan ahli Parlimen Sepang 2 Penggal, dan sekarang menjalankan kerja-kerja dakwah beliau. Okey, sebelum kita bincang, saya rasa topik ini cukup menarik. Betul. Semua orang menanti apa dia formula yang akan berlaku, apa dia drama pasca pilihan raya besok. Saya rasa it's not a clear cut election ni. Jadi kita akan bincang, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya saya, mana dia Datuk Hassan? Sparring partner saya, Datuk Hassan sekarang ni berada di Pematang Pauh. Jadi tanpa melegahkan masa, kita crossover, kita lintas langsung ke Pematang Pauh untuk mendengar apa yang Datuk Hassan berkata, dan beliau berada di lapangan untuk buat tinjauan di Pematang Pauh. Silakan Datuk Hassan. Tempoh 24 jam yang tinggal ini, saya menyeru kepada seluruh jentera Barisan Nasional Permatang Pauh. Saya merayu kepada seluruh pengundi-pengundi Permatang Pauh. Masa dan ketika terbaik semakin hampir. Kita semakin menuju ke garisan kemenangan. Saya Hassan Muhammad Noor melaporkan dari Permatang Pauh pada malam terakhir kempen
calon BN Datuk Muhammad Zaidi begitu bersemangat untuk mencatatkan kemenangan dan menyifatkan percubaannya ini sebagai percubaan kali terakhir selepas berlaku pertembungan pada pemilihan raya yang lalu. Untuk rekod, kawasan Parlimen Permata Ampau telah dikuasai selama 23 tahun oleh keluarga Anwar Ibrahim yang bermula dengan Anwar, diikuti isterinya Dr. Wan Aizah Ismail dan sekarang Nurul Izzah. Apa yang menarik dalam pertembungan kali ini, Muhammad Zaidi ataupun calon BN ini telah membawa tagline Permata Ampau berubah. Adakah akan berlaku perubahan pada kali ini? Semuanya akan ditentukan oleh para pengundi di Permata Ampau yang akan memilih antara 5 calon yang menawarkan diri, iaitu Nurul Izzah mewakili PH PKR, Muhammad Zaidi BN UMNO, Muhammad Fawaz Matjan PN PAS dan Muhammad Nasir Osman Pejuang Putera. Untuk rekod, Nurul Izzah memenangi pilihan raya ini dengan majoriti 15,668 pada pilihan raya umum yang lalu, mengalahkan Datuk Muhammad Zaidi dan calon PAS Ustaz Afnan. Untuk rekod juga, Ustaz Fawaz adalah calon pilihan raya umum bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Penanti pada pilihan raya yang lalu tetapi tewas kepada calon PKR. Satu lagi tumpuan ialah di kawasan Parlimen Tasik Glogor, di mana BN pada pilihan raya umum yang lalu hanya memenangi dengan majoriti 646 undi, tetapi wakilnya telah melompat kepada bersatu. Dalam pilihan raya umum kali ini, BN akan meletakkan calonnya Datuk Muhammad Yusof Muhammad Noor dan pencabarnya nanti adalah Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang juga akan disertai oleh wakil PH dari Amanah Nik Abdul Razak Nik Mak Rizwan dan warisan Muhammad Akmal Azhar, manakala GTA dari Pejuang menurunkan Abdul Halim Sher Jong. Siapakah yang akan memenangi kawasan ini? Sama-sama kita nantikan esok. Sekian laporan dari saya, Muhammad Hassan Muhammad Noor. Permata Ampau akan mencatat rekod dalam sejarah selepas 23 tahun PKR tumbang berkubur 19 hari bulan ini. Permata Ampau. Okey, terima kasih Datuk Hassan. Saya rasa itu adalah kawasan paling panas, antara kawasan panas di Semenanjung yang memperlihatkan bahawa legasi keluarga Anwar Ibrahim selama 23 tahun di Permata Ampau. Sekarang kita balik kepada panel kita. Kita melihat bahawa berlakunya persaingan yang cukup sengit dalam detik-detik terakhir sebelum pukul 12.30 malam ini. Ini semua adalah percaturan. Kita tadi bincang bahawa apa dia percaturan yang akan berlaku jika tiada siapa yang dapat majoriti. Datuk Zain, politics is a game of numbers. Apa maksud the politics of game of numbers tu? Kalau besok dia tak dapat orang kata clear cut lah. Adakah the game of numbers itu akan mengambil peranan dia? Terima kasih Datuk Tani. Dia very basic dan fundamental question ni. Politik is a game of number lah. Untuk menubuhkan kerajaan dalam tempoh 24 jam lah malam besok. Sesiapa pun dia mesti ada number dia. Number dia tolak Padang Serai ni dah berapa? 111. 111 lah. So siapa secure 111 ni, dia bentuk kejahatan. Dia bolehlah persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa layak untuk membentuk kerajaan lah. Tapi pada saya kita tidak akan menghadapi keadaan yang kritikal lah, bahawa akan jadi kelang kabut, kucak kacir and all that lah. Pada pengamatan saya bahawa kekuatan yang seimbang ni antara PH dan juga
BN ni dan slightly bawah sikit PN ni lah. Kawan kita GTA tu dah tak payah sebut lagi lah. dah mungkin dah tak relevan lagi lah ya. Jadi now soal dia macam mana dia punya formula kongsi kuasa tu. Ya, jadi kalau formula kongsi kuasa tu secara jelas dan nyata boleh diwujudkan. Jadi untuk menubuh dan mendirikan kerajaan tu tidak menjadi satu masalah. Tapi perlu kita ingat bahawa kalau kita berpegang kepada Perhimpunan Agung UMNO yang telah pun menzahirkan no Anwar Ibrahim, no DAP. Ya, jadi walaupun kalau PH dia secara standalone dia tidak boleh mendirikan kerajaan, jadi dia nak bercampur dengan siapa? Kan? Jadi itu stand yang jelas. Saya tak fikir bahawa Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin UMNO dia boleh beralih daripada apa yang ketetapan yang dibuat. Dan saya lihat bahawa apa yang ada di dalam kekuatan lapangan, walaupun saya fikir masa mula-mula awal penamaan calon biasalah kelang kabut calon-calon BN, tapi nampaknya mutakhir ni semua masalah tu telah pun di-consolidate lah. Dan di-consolidate. Dan saya ini macam Datuk Zaini bagi projection, saya pun boleh bagi projection lah. Saya beranggapan bahawa kekuatan Barisan Nasional tu dengan pencampuran daripada Sabah dan Sarawak, BN ni dia mampu untuk mendirikan kerajaan. Tapi bukanlah kerajaan 2/3, tapi kerajaan yang selesa lah. Jadi di dalam sekitar 118 dan 119. Malaysia macam nak masuk tu. Pandangan saya, untuk Pakatan Harapan menobatkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Pakatan Harapan perlu melintasi 112 atau 111. Kerana secara standalone. Kerana kenapa saya kata betul? Ini imperatif, wajib. Kerana keadaan dari pemerhatian saya, jika Pakatan Harapan Anwar Ibrahim gagal mendapatkan 111 atau 112, maka dia susah untuk mencari rakan. Semuanya telah berkata bahawa seperti kata tu, Persidangan Agung UMNO telah kata tidak ada Anwar Ibrahim, tidak ada DAP. Artinya ini Pakatan Harapan ditolak. Itu daripada Barisan Nasional. Ditolak Pakatan Harapan atau ditolak Anwar Ibrahim? Ditolak Pakatan Harapan. Artinya United Malay National Organisation ini tak bersetuju kepada sosok yang bernama Anwar Ibrahim dan parti yang bernama DAP. Ini jelas. Ini seperti kata Datuk tadi bahawa ini adalah keputusan. Jadi dia nak mencari siapa? Dia nak mencari PN. Muhyiddin sendiri juga telah menolak. Kalau nak dia mencari PAS, PAS ni Parti Konservatif Islam, mengambil garis kanan yang fundamentalis, yang konservatif. Dia akan menimbulkan kembali ketidaksukaan, ketidakselesaan dia dengan Anwar, dengan kes-kes liwat dia, dan cerita-cerita telah timbul kembali bagaimana kempen daripada parti PAS ini, bagaimana Pakatan Harapan ini bersimpati kepada gerakan LGBT. Ini kempen yang berat. Jadi ini menimbulkan permasalahan. Dan Sabah dan Sarawak, rasa saya, tidak ada kasih sayang daripada orang Sabah atau orang Sarawak parti terhadap sosok yang bernama Anwar Ibrahim atau Barat. Jadi di Sarawak contohnya, parti DAP sendiri bertanding bukan memakai logo, bukan melakukan Pakatan Harapan, memakai sendiri. Jadi, logo DAP. Jadi di sini ada dilihat tidak ada persamaan daripada pandangan DAP Semenanjung dengan sana. Jadi kita tidak tahu. Jadi gabungan Sabah tidaklah. Jadi ke mana? Jadi untuk saya, saya telah berkatakan ini pengalaman ini saya lihat seperti saya katakan ini sama seperti pengalaman yang dialami oleh Parti Komunis Itali. Kenapa saya katakan pengalaman Parti Komunis? Parti Komunis Itali ini seolah-olah sama sebagai gerakan kemenangan. Ini parti yang diusahakan oleh Gramsci, intelektual kiri yang terkenal seluruh dunia ini. Dia bergerak. Tapi 70-an dia begitu popular sekali. Begitu popular sekali. Kerana dia mengalih garis dia daripada Marxism dan Leninism, dia jadi Euro-komunis. Apabila dia
berhidup dalam falsafah demokrasi barat. Dia capai 1976 pilihan raya 76, dia mendapat 36%, paling tinggi dalam sejarah Itali, Parti Komunis Itali. Tapi dia tidak pernah dapat menjadi kerajaan. Dan sehingga ada percubaan antara Parti Kristian Demokrat dengan Parti Komunis. Dua parti yang berbeza ideologi, satu Kristian Demokrat, satu Parti Komunis. Dia cuba menggabungkan, tapi gagal. Apabila dia gagal. Jadi ini satu kesalahan. Jadi walaupun banyak dapat sokongan, rakyat menyokong, tapi kerana ada United Front, ada front bersatu menentang. Jadi saya lihat akan lahir front bersatu menentang Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. A United Front against Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita balik kepada saranan Datuk Zani ni, dia kata politik ni a game of number kan. Walaupun kalau kita nak buat perbandingan antara tiga pola lah, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan PN. Mungkin boleh terlihat bahawa PH ini kehadapan. Tapi secara standalone, seperti yang saudara sebut tadi, dia tak mampu untuk mendirikan kerajaan dia secara sendirian, standalone. Dan dia terpaksa nak orang kata bersepakatlah dengan di Sabah dan di Sarawak, tetapi lazimnya dan nalurinya lah, dan mengikut pengalaman yang lepas-lepas, kalau Sabah dan Sarawak ni dia bersedia untuk memberikan sokongan Anwar, dah lama dah Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi benda tu tak berlaku dan tidak mungkin akan berlaku. Tapi kalau kita lihat terang-terang daripada Sarawak, daripada sebut, dia tidak rela lagi dikencing lagi. Dan dikencing dan dihancingkan lagi. Itu jelas sindiran itu kepada PH bahawa kerajaan 22 bulan itu telah ditolak oleh GRS di Sarawak. Kalaulah nak perlukan pertolongannya untuk membentuk kerajaan persekutuan, mereka tak akan tolong. Ya, jadi hasil daripada apa yang diutarakan oleh Datuk Zaini, saya punya pandangan bahawasanya Barisan Nasional dengan kekuatan yang ada di Semenanjung ni, dan dengan combination daripada Sabah dan Sarawak, dia mampu untuk mendirikan. Saya setuju. Dan mungkin juga akan berlaku perpecahan di dalam Pakatan Nasional untuk memopok lagi sokongan. PAS berkemungkinan kerana kita dengar itu Taqiyuddin sendiri telah berkata dia dan ini konsep mufakat nasional ni masih wujud. Dia bernafas, tidak bernafas dalam lumpur, tapi dia wujud. Jadi dia ada di situ. Jadi kemungkinan kerana ini Akta Ibrahim Ali ini tidak Akta Ibrahim Ali, Akta lompat. Kata lompat. Akta Ibrahim Ali ini tidak mengikat PN ni, kerana PN individu. PAS ni dia bertanding bawa lambang dia. Lambang dia lari ke sana. Jadi ini membolehkan. Jadi rasa saya ni. Tapi masalah dia sekarang ni, di mana Pakatan Harapan nak mencari kawan. Jadi dekat. Jadi Sabah. Dan Sarawak sendiri secara terbuka telah menyatakan ketidakinginan mereka untuk bekerjasama, terutama apabila Rafizi dengan begitu kasar sekali mengatakan titi. Dan dalam masa yang sama juga, saudara Anwar Ibrahim ini memiliki permasalahan antara dia dengan Rafizi. Contohnya, Rafizi ini apabila diajukan kemah besar, dia menolak. Itu sebelum pilihan raya. Apakah dia akan menerima kemah besar ini? Tapi dia tu secara terbuka desas-desus bahawasanya ada perundingan. Ini perundingan ini telah terbukti dengan historik phone call, panggilan telefon antara Zaid Hamidi. Itu bukan lagi desas-desus, itu terbukti. Jadi apakah Anwar Ibrahim akan membuat historic compromise ataupun si Zahid akan membuat historic kompromi bersejarah. Tapi saya yakin percaya this time tomorrow night kan lepas result keluar, semua even now kita tengah-tengah bercakap ni pun semua parti ni semua sedang berunding dan akan berlaku bargaining
antara mereka semua ni sekiranya berlaku keadaan tak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan. Satu dua itu tidak stabil. Boleh bentuk tapi tidak stabil. Dia nak lebih stabil sebab itu slogan Barisan Nasional kan. Stabil dan makmur kan macam tu kan. Tapi dia kena cari yang parti-parti yang bertanding mungkin yang bebas, yang parti yang kecil-kecil ini. Kalau dia menang lah. Kalau menang kebetulan ingat jadi tahun 2014 yang batu kawan tu, India tu menang, tiba-tiba menang. Jadi daripada tak mustahil. So sekarang mereka sedang buat bargaining, sedang tawar-menawar. Jadi even Anwar dah keluar akademi senarai dah. Siapa kabinet dia. Kan kitchen kabinet pun saya tak tahulah, kabinet dah ada. So sekarang yang penting dia kena negotiate. Pasca pilihan raya semua kena form government, tapi nak kena present depan tuanku. Ya, saya ingat proses perundingan tu dia punya gambaran boleh lah kerangkanya sekarang. Tapi dia punya nitty-gritty dia tu bila keputusan dah ada dalam tangan. Tapi kalau saya boleh ambil apa yang disebut oleh Anthony Loke, setiausaha DAP dalam ceramah Mega, dia sendiri mengaku bahawa PH yang ada Semenanjung ni dia tak boleh lagi mendirikan kerajaan walaupun PH ni secara mutlak ni diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Dia dah terpaksa juga, dia kata dia selaku Setiausaha Agung dia nak kena bagi mandat kandidat yang bertanding atas tiket DAP di Sarawak tu supaya memberikan sokong kepada Anwar. Kemudian dia beranggapan bahawa ada 2 kerusi yang muda yang akan menang. Kira-kira tu pun tak cukup saya rasa belum cross lagi. Jadi kalau dia tak dapat daripada sokongan daripada Sabah dan Sarawak ni, saya rasa dan dia tawar-menawar ni Datuk. Tawar-menawar bukan free. Dia ada, kalau aku bagi kau ni apa ganjaran untuk aku. Jadi ini semua prasyarat ni akan dirundingkan. Tapi politik ini adalah seni kemungkinan. Ya, betul. Ada seni kemungkinan. Kemungkinan ni pelbagai. Dalam politik ini yang kita hendak ialah kuasa. Jadi perbincangan, perundingan ini tolak ansur ini akan berlaku Tapi kita lihat juga seperti Anwar Ibrahim katakan, salah satu janji untuk memenangi hati sanubari Sabah dan Sarawak ialah menganugerahkan timbalan Perdana Menteri dari Sabah, dan ini juga penganugerahan ini juga akan digunakan juga oleh Barisan Nasional. Bukan 2, 3. Akan digunakan juga oleh Perikatan Nasional. Jadi apa lagi yang tak tu? Jadi nanti kerusi, contohnya bagikan kerusi menteri misalnya. Okey, kalau dia bagi itu dia akan memberikan saran. Jadi ini perundingan ini, bargaining, perundingan dan percaturan ini akan berlaku di belakang tabir dan secara terbuka. Kita lihat. Jadi di sini rakyat sudah tidak memainkan peranan penting. Rakyat memainkan peranan penting esok dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Lepas tu politikus ni akan membuat perkara-perkara yang menakjubkan. Kerana politik ini the art of possible dan kemungkinan ini seni kemungkinan. Jadi saya rasa pada tahap ini sebenarnya apa yang berlaku kita ni, saya selalu katakan ini memang baru di Malaysia. Tapi bukan satu yang baru dalam politik, dalam elektoral politik, dalam politik di dunia, dalam politik perundian. Bukan sekata yang baru, di mana-mana berlaku perkara yang sama. Tapi kita dapat kejutan kerana pertama kalinya ada langkah Sheraton. Pertama kalinya ada 3 Perdana Menteri dalam satu sepenggal. Ini bukan perkara. Saya cakap kan di Israel tu 4 tahun 5 kali pilihan raya. 4 tahun 5 kali pilihan raya. Ini proses demokrasi, proses elektoral politik. Jadi tidak mengherankan. Jadi esok jangan terperanjat. Kita lihat ini kan, ini dalam sejarah pilihan raya umum Malaysia, baru sangat kita ada nama-nama yang dicalonkan sebagai Perdana Menteri mengikut parti-parti. Sebelum ni tak disebut. Dia punya assumption dia ialah pengurusi itu kalau menang partinya dia akan jadi Perdana Menteri. Tapi sekarang tidak. Because disebut-sebut terus. Ada yang dominan, tapi sekarang ni tak ada. Sekarang tak ada, tak jelas. So sekarang
Yang dah namakan ialah Barisan Nasional. Tapi Brother Hisham, satu Malaysia mengatakan bahawa apa salahnya bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, saudara Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri kerana beliau mempunyai satu istiqamah, satu orang kata satu iltizam yang dari dulu sampai sekarang. Sedangkan saudara mengatakan bahawa akan ada a new front against Anwar Ibrahim as a Prime Minister. Jadi kita mungkin rakyat tak faham benda ni, tapi mungkin saudara Hisham faham because inilah yang berlaku di underground tu. Ya. Ini tentang istiqamah ke pengorbanan ke di dalam politik ini kita tidak ambil kira. Tidak ambil kira. Tidak ambil kira. Apa dalam politik ini, real politik ini, real politik ini. Jadi sekarang ini akan timbul, akan muncul. Apakah yang menjadikan Hadi tidak suka pada Anwar? Saya sendiri tidak tahu. Apakah yang menjadikan Azmin tidak suka pada Anwar? Saya pun tidak tahu. Apakah yang menjadikan Muhyiddin pada Anwar? Jadi semua orang ni ada sebab musabab. Seperti filem seperti Rashomon, semuanya ada sebab musabab yang untuk tidak suka kepada Anwar Ibrahim dinobatkan kepada. Jadi memang orang ramai pun merasa pelik. Kenapa? Terutama orang-orang Tionghoa yang mengharapkan Anwar Ibrahim. Tapi orang-orang Melayu ni ada pelbagai masalah. Dia tidak tahu. Jadi ini menimbulkan persoalan. Jadi memang kalau dilihat apa 70 profesor. 70 profesor. Kononnya. Ini cerdik pandai, cendekiawan telah sampai. Tapi masalah dia, cendekiawan ini tidak akan memainkan peranan yang penting esok kerana perundingan ini adalah perundingan politik. Real politik akan mengambil alih real politik. Hadi, Muhyiddin, Azmin Ali, Zahid, Tok Mat, ini pemain-pemain real politik. Mereka ini akan mencatur. Dan di belakang mereka ini adalah para cukong. Dengan Daim Zainuddinnya, dengan tokoh-tokoh besarnya, all the business. Mereka akan melihat di mana kepentingannya. So jadi pakcik-makcik di Felda yang dah mengundi pada esok ni, dia peranan dia dah habis. Dia rehat. Ini cukong-cukong ini akan Ananda Krishnanya, Vincent Tan-nya akan melihat, Mahathirnya, tokoh-tokoh besarnya akan melihat mana percaturan ini. Dan kemudian dalam masa yang sama, global politik, geopolitik akan melihat. Xi Jinping akan melihat juga. Jokowi akan melihat juga. Biden akan melihat juga. Kerana ini kita negara strategik. So jadi pakcik-makcik Felda tu ingat dia akan milih? Tidak. Mereka peranannya telah habis. Okey, itu Anwar Ibrahim. Datuk Zain, ada orang mengatakan bahawa mereka tidak mahu mengundi Barisan Nasional disebabkan ada pihak mengatakan Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri. So, dia pun tak mahu benda tu. Macam mana tu pula? I think isu tu tak timbul. Dianya telah dijadikan sebagai satu political campaign. Okay. Dan UMNO dah buat ketetapan by resolution, dan dah di-endorse di peringkat majlis tertinggi bahawa calon Perdana Menteri daripada UMNO dan BN ialah Ismail Sabri. Dan Zahid sendiri pun tak kata bahawa dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi, cuma yang kita tak confirm berapa lama Ismail Sabri boleh jadi Perdana Menteri. Itu terpulang keadaan nanti, sebab kalaulah kata nanti presiden ni dia didapati tak bersalah dalam dia punya kes yang tengah tu, mungkin dia boleh demand, dia boleh ada kelayakan dia untuk menjadi tapi yang itu satu perkara yang kita tidak boleh simpulkan sekarang. Tapi apa yang kita boleh simpulkan sekarang ni, bahawa ketetapan dah dibuat. Kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas break ini kita akan membincangkan mengenai suatu perkara yang saya rasa akan menjurus kepada pembentukan kerajaan. Formula. Berapa formula yang diletak, apa perkiraan dia, dan adakah besar kemungkinan PAS sendiri akan keluar daripada PN dan akan bersatu dalam Muafakat Nasional. Jadi kita tunggu selepas ini. Saya yakin itu akan berlaku.
jadi penasihat. So, bagi P143 Pagoh, menyaksikan pertandingan 3 penjuru iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional, Datuk Seri Razali Ibrahim dari Barisan Nasional dan Iskandar Shah dari Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula ke program Cuit dan Selak edisi khas PRU 15. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan mengenai formula tersebut, kita lintas langsung ke Pagoh bersama dengan wakil kita Bazli Abdul Rahman. Silakan Bazli. Bagi P143 Pagoh, menyaksikan pertandingan 3 penjuru iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional, Datuk Seri Razali Ibrahim dari Barisan Nasional dan Iskandar Shah dari Pakatan Harapan. Pagoh adalah kubu kuat BN sejak selepas Merdeka 1957 lagi. Kini menjadi kubu kuat PN atau kubu kuat Muhyiddin. Muhyiddin cukup berpindah di Johor dan Malaysia selepas menjadi Perdana Menteri sesudah Tun Mahathir mengosongkan kursi Perdana Menteri pada tahun 2020. Muhyiddin lebih dikenali sebagai dengan panggilan Abah. Antara kelebihan beliau ialah menjadi imam dan memimpin doa dalam solat. Berpandukan situasi semasa para pengundi, kini lebih cenderung kepada BN dan UMNO. Setelah mereka kecewa dengan janji-janji parti pembangkang semasa PRU 14 yang lalu. Bagi kerusi P160 Parlimen Johor Bahru, menyaksikan pertandingan 4 penjuru, Johan Rafi dari Barisan Nasional, Muhammad Montak bin Yaakob dari Perikatan Nasional, Harry Mahmud dari Parti Perjuangan Tanah Air dan Akmal Nasir dari Pakatan Harapan. Penyandang kursi P160 PRU 14 yang lalu, Akmal Nasir mengalahkan Tan Sri Sari Abdul Samad BN dengan majoriti 19,782 undi. Kekalahan BN pada PRU 14 yang lalu adalah luar jangka berikutan rakyat terpengaruh dengan pelbagai janji parti pembangkang. Antara janji parti pembangkang ialah menghapuskan tol seluruh negara dan menghapuskan bayaran balik PT-PTN. Berpandukan situasi semasa, para pengundi kini lebih cenderung kepada BN dan UMNO setelah mereka kecewa dengan janji-janji parti pembangkang semasa PRU 14 yang lalu. Ya, balik kepada pembincangan kita tadi, soalan kita tadi ialah tentang formula. Dia kena ada formula. Kita kata tadi perundingan akan berlaku selepas besok habis pukul 6, maka pada masa itulah akan berlakunya perundingan disebabkan oleh kalau tak ada clear cut itu. Siapa yang akan dapat 111, 112 dan sebagainya, yang mana pada perkiraan atas kertas sekarang ni tak ada seorang pun yang akan dapat. Dan setiap parti akan pegang ahli parlimennya sendiri dan tak nak terlepas. Setiap parti akan pegang ahli parlimennya sendiri. Adakah akan berlaku horse trading? Atau wagon trading di sini? InsyaAllah. Tak ada lagi horse trading. Horse trading dah tak ada, dah tak boleh dah. Wagon trading. So macam mana sekarang ni? Kita ada akta yang lompat parti tu. Dia menghalang individu. Tapi dia tak menghalang parti. Parti masih boleh lagi keluar dari parti gabungannya. Keluar dan join dengan gabungan yang baru untuk buat gabungan yang baru. Ini tidak menghalang. Jadi
most probably yang kita tahu ini akan berlaku. Tawar-menawar, syarat-syarat akan dikenakan esok, tetapi dengan satu syarat. Setiap parti itu akan jaga ahli parlimen mereka supaya ahli parlimen mereka tidak terlangsung ke sana kemari. Dan itu tidak akan berlaku. Tak boleh tu. Tapi individu, setiap ahli parlimen yang menang itu amat bernilai. Jadi walaupun seorang yang bebas tu mungkin ada yang menang, dan dia tu amat berharga sekali untuk mencukupkan, menstabilkan kerajaan yang bakal dibentuk. Satu tak stabil. Dua pun tak stabil. Dia perlukan maybe 130, 125, itu baru stabil. Jadi selepas pilihan raya punya pengumuman besok, setiap ahli parlimen yang menang tu amat bernilai sekali. Dia most valuable. Dan kita lihat kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak. Macam mana kedudukan mereka juga. Dan mereka pun nak tengok siapa ni yang bakal membentuk kerajaan yang mereka boleh menyokong bersama-sama supaya mereka pun sama dapat manfaat nanti. Itu yang kita kena fikir. Brother Hisham, ya. Saya begini ya. Untuk saya, the state. Kalau the state terlalu kuat, kerajaan terlalu kuat, majoritinya terlalu tinggi, ini untuk saya telah dialami dulu dan bau bahaya. Kebelakangan ini, apabila kerajaan lemah, dapat diajukan tuntutan-tuntutan. Contoh yang terbaik, apabila berlakunya perjanjian antara pembangkang, artinya semuanya mendapat dana untuk tempat masing-masing. Ini tidak pernah berlaku. Jadi ini satu pembaharuan. Jadi saya sendiri, kestabilan itu betul, tapi dalam masa yang sama, saya tidak menyokong satu kerajaan yang begitu kokoh, ramai macam itu. Tapi ini tidak akan berlaku lagi. Kerana sesudah PRU14, hegemon, kuasa besar, big brother, abang besar, tidak akan wujud lagi. Jadi sekarang ini, politik di Malaysia ini terpencar-pencar. Keadaan sekarang, perubahan ini akan berlaku dan terus-menerus. Jadi kita wajib hidup dan menerima hakikat, inilah new normal. Pembaharuan yang baru yang harus kita terima, bahawa hakikatnya kita perlu melalui perundingan tolak ansur. Dan ini satu yang bagus. Kerana negara kita ini ada India, ada China, ada Sabah. Jadi harus perundingan. Kita melakukan perundingan dengan diri kita sendiri, kita juga melakukan perundingan dengan tetangga kita melakukan perundingan hari-hari. Jadi perundingan ini, jadi ini tolak ansur ini adalah menuju kebaikan. Jadi tidak ada satu yang dominan. Tapi apa janji, janji itu saya tidak tahu apa yang akan dijanjikan, lunak mana, manis mana, sebesar mana saya tidak tahu. Tapi ahli politik ini saya pun merasa curiga juga. Kerana berjanji ini cukup senang. Untuk menunaikan ini satu perkara yang lain. Kita tak mau lagi kalau ini cerita kartun kan. Berebut-rebut parti politik bekerja-kerja ke Istana Negara nak angkat sumpah. I got the numbers. Jadi mengelakkan cerita-cerita bodoh macam ni, mereka kena duduk sama-sama berbincang. Kita ada formula baru, kita semua bergabung, kau jadi Perdana Menteri. Namun kau aja kita calonkan. Jadi itulah nanti yang Tuan Agong menimbangkan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju. Jadi tak bolehlah berebut-rebut kat depan pagar Istana Negara semua nak masuk. Sebab tu dia ada barricade, polis tak boleh masuk. Itu kalau boleh orang kata you pick and choose. Ya, maknanya horse trading. Tapi sekarang ni horse trading tak ada. Dia kena in block. Dan kita kata bahawa macam Saudara Hisham kata, there is no single dominant force daripada segi polarity ni kan. Jadi kalau dia tak ada dominan, dia mesti ada percaturan. Dia mesti. Bila percaturan tu dia mesti ada rundingan. Jadi dalam rundingan itu apa dividen dia? Tentulah kepada rakyat. Kan apa bentuk perkongsian kuasa. Kalau kita sebut ni dia panggil the mutual antara apa yang kita tuju political expediency supaya kita boleh move forward untuk bentuk kerajaan. Kerana itu sebenarnya yang menjadi mauduk pilihan raya besok. Supaya kerajaan itu boleh dibentuk. Kan? Tapi kalau kita biasa dengan dominan, kita macam Profesor katalah, kita tak payah nak bincang siapa Perdana Menteri, mana parti yang dominan, presiden dia jadilah Perdana Menteri. Patutnya. Tapi sekarang ni keadaan tu sudah tidak wujud. Jadi untuk itu dia kena cari bagaimana
keadaan yang sebaik mungkin supaya kerajaan itu boleh dibentuk hasil daripada perkongsian kuasa. Jadi I think we have passed daripada segi itu. Jadi untuk esok jangan terperanjat. Jikalau ia akan mengambil masa, perundingan ini akan mengambil masa. Jadi sekali lagi orang akan kacau, seorang tidak stabil. Bukan. Kerana mengambil masa ini, perundingan, saya tahu saya duduk di Belgium sampai 6 bulan kerajaan tidak dibentuk. Civil servant function terus berjalan. Kerana perundingan berlaku. Di Jerman tu 2-3 minggu perundingan berlaku. Jadi perundingan. Jadi kita besok perundingan, katalah 3-4 hari perundingan. Jadi ini tidak ada kerana perundingan ini akan berlaku secara terbuka, secara closed door, tertutup. Jadi ini cuma saya nak tanya, kalau proses tu berlaku dengan masa, jadi government of the day tu siapa? Government of the day caretaker government. Caretaker lagi. Maknanya Datuk Ismail Sabri masih lagi menteri. Selepas tu selagi government baru tak dibentuk, dia lah caretaker government. Dia boleh lah berfungsi sebagai caretaker government lah. Boleh. Maknanya kerajaan tu wujud lagi lah. Cuma bajet baru tak boleh lah. Sebab tuan-tuan sekalian, kita andaikan lah ada 3 formula kat sini Kesemua formula ni memihak kepada Barisan Nasional. Okay? Kita katakanlah the game of number tadi tu kan. Kita katalah BN formula pertama. BN mendapat dalam 66 lah. Kita kata PN dapat dalam 40 lah atau 39-40 macam tu. 100 lebih. 100 lebih. Dan the kingmaker sebagaimana yang kita bersetujui ialah Sabah dan Sarawak. GPS dan GRS. Masing-masing dapat 20 dan mungkin less than 10. Mungkin overall dia formula 1 ni dalam 132. Kita katalah. Okey. Ini adalah formula pertama. Barisan Nasional akan bergabung dengan PN walaupun Muhyiddin dah kata tak wujud, dia tak mau PN macam mana sekalipun. Tapi kalau formula ni berlaku, Mahyudin tak akan jadi Perdana Menteri. Mahyudin tak akan jadi Menteri. Itu formula 1. Formula kedua, semua orang menyangkakan bahawa PH ini akan dapat satu kekuatan dalam pilihan raya kali ini dalam kita punya perbincangan sebentar tadi, pukul 8 tadi, saudara G. Manimaran, pakar pilihan raya mengatakan akan berlaku tsunami rakyat dalam pilihan raya kali ini. Kita tak tahu apa maksud dia, tsunami ke arah mana. Tetapi kita katalah, PH mendapat 78 kursi. Ini formula 2. Di mana Barisan Nasional akan bergabung dengan PH. Barisan Nasional mungkin akan kekal dalam 66. Dia akan bergabung dengan PH 78. GPS dan GRS dalam angka yang sama, maka angka itu ialah sebanyak 171. Paling stabil. Angka yang paling stabil. Tetapi kita tak tahu sama ada formula ini akan wujud atau tidak. Adanya tadi itu, yang New Front tadi yang against tak. Dia kalau PS 78, BN apa ni nama, kalau dia combine, maknanya dia go against apa yang telah pun ditetapkan oleh Perhimpunan Agama UMNO. Ya, betul. So itu mungkin kita tolak. It is almost impossible to happen lah. Kalau saya lah. Okey. Saudara Syam setuju dengannya tu? Adakah itu impossible? Dia seperti Saudara Zain. Politik ni adalah seni kemungkinan. Kalau perundingan itu boleh dirundingkan, semuanya boleh dirundingkan. Jadi kita dalam politik tidak ada yang total penolakan yang total. Ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi tapi kalau dilihatkan majoritinya Pakatan Harapan, dia dominan dan di bawahnya ialah Barisan Nasional. Ini satu persoalan, apakah Barisan Nasional akan menerima persoalannya dan dia akan merujuk kembali kepada resolusi persidangan PAU yang telah diambil. Tidak. Jadi ini jadi ada sebab-sebab, ada hujah-hujah yang rasional yang akan menolak benda perkara ini daripada berlaku. Dia faktor-faktor dalaman parti itu sendiri mungkin menghalang mereka untuk join BN dengan PH, BN dengan PN. Jadi faktor dalaman ini mereka kena ungkaikan sendiri.
sebelum mereka mendapat satu pasukan United yang satu gabungan yang baru. Dia tak boleh macam Datuk Seri kata tadi. Pimpinan Agung UMNO dah putuskan bahawa mereka tak mahu no DAP, no Anwar, no DAP. Dan calon Perdana Menterinya adalah Ismail Sabri. They cannot move from that. Jadi kalau dia nak buat lain tak boleh. Kalau ikut revelation yang dibuat oleh Tajuddin Rahman yang Oktober tu, inilah dia formula dia. Tapi kalau dulu nak berlaku, dia dah berlaku dululah. Jadi dia tak mungkin benda ni akan boleh berlaku pada sekarang. This is going against MKT EGM lagi tak boleh. Satu lagi formula. This is art of possible. Art of possible. Okay. Kita jangan tolak tepi lah. Macam mana saya kata faktor PAS tadi. Bahasa Nasional 66. Kita kata kita letaklah conservative figures lah. 66 semualah. Semua formula 66. PAS tiba-tiba dia memimpi tengok bulan pada malam ni. Dia keluar daripada ini boleh training. Mufarakah daripada PN. Dia join Barisan Nasional, dia mungkin kita katalah dia dapat 20 lah. Dulu 18 kan 20, kita bagi 2 lah. GPS, JRS. Dia akan membentuk number dia kat sini ialah 113. Walaupun tak stable, tetapi kerajaan telah dibentuk. Boleh dibentuk. Jadi adakah formula ini macam mana? Kita bincang tentang formula ini. Ini formula ini berkemungkinan. Kerana siapa ada Taqiyuddin tu gatal mulut, dia tak terlepas cakap. Tapi apabila you terlepas cakap, itu dalam otak you. It's in your mind. What you say is your mind. Artinya telah ada perbincangan. Tapi akan berlaku artinya. Tapi saya tidak menolak kerana cita-cita konsep perpaduan ummah Mufakat Nasional akan kembali. Dan dia seperti saya katakan, dia tidak pernah bernafas dalam lumpur. Dia wujud, masih wujud. Kita tengok kenyataan-kenyataan tu. Kenyataan-kenyataan pemimpin PAS tu, kerana dia kata Mufakat Nasional. Walaupun Muhyiddin mengatakan PAS ini bersama dengan para nasional. Tapi kita tidak tahu lagi kepimpinan dalam PAS tu ada beberapa cabang, beberapa jalur pandangan politik. Jadi dan politik ini adalah kepentingan untuk dapat kita kuasa. perlu ingat Mufakat Nasional tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dimansuhkan. Dia masih wujud hingga sekarang ni, masih wujud lagi. Pejabat ni di bangunan UMNO tu masih ada lagi. Dan even di akar umbir pun antara PAS dengan UMNO masih bekerjasama dengan baik. Mungkin yang kepimpinan ni bergaduh, tapi yang di bawah memang bekerjasama dengan baik. Jadi kalau itulah dia formula yang ketiga tu, saya ingat boleh jalan dengan baik sebab UMNO pun tak berpatah balik dengan keputusannya. PAS pun tak berpatah balik. Dia jalan terus ke depan. Datuk Zain, you sebagai orang yang berpengalaman dalam strategik politik, macam mana formula ketiga tu? Macam Hisham kata, the politics is the art of possibility lah ya. Jadi daripada segi perundangan, daripada segi anti lompat parti ni tu, benda ni boleh berlaku. Dia bukan horse trading, dia block trading. Wagon trading. Jadi kalau kita pun sendiri tahu bahawa apa yang berlaku di ground pada hari ini, bahawasanya yang mendukung Pakatan Nasional ni adalah PAS. Itu sebab bila PAS mengambil satu keputusan untuk bertanding menggunakan logo dia sendiri, logo PAS di Terengganu dan di Kelantan. Dan kalau nanti bahawa perundingan itu tidak boleh memungkinkan untuk percaturan PN dengan BN atas sebab-sebab siapa yang nak jadi Perdana Menteri, mungkin blok ni dia boleh mengasingkan diri dan menubuhkan kerajaan dengan dengan daripada segi perundangan memang boleh. Jadi dia tak ada masalah. Dan kalau kata 113 114 kalau boleh menubuhkan kerajaan secara simple majority dan kerajaan tu boleh berfungsi. Boleh berfungsi dan macam
apa ni saudara sebut tadi, mungkin boleh ada satu interface yang baru supaya ada memorandum of agreement, apa ni CA agreement antara kerajaan sekarang pun, sebelum kita berubah parlimen pun, kerajaan tu 113, 112 pun berjalan dengan syarat, tapi kalau dua-dua dapat dipujuk. Itu ya. Saya selalu menimbulkan perkara ini. Kerajaan perpaduan. Harusnya keadaan ini. Jadi seperti dulu Ismail Sabri ketika dilantik jadi menteri, dia ada bercakap, saya baca bahawa kata, Agong mencadangkan diwujudkan kerajaan perpaduan, tapi saya menolak. Artinya idea kerajaan. Jadi idea kerajaan untuk kestabilan dan kemakmuran. Daripada tagline daripada Barisan Nasional, kemakmuran, kestabilan, kemakmuran. Jadi mana yang lebih baik? Kalau kita lihat 113, 112 ni memang kerana simple majority ni susah untuk meluluskan banyak perkara. Orang boleh lari mundur depan ke belakang. Jadi harus berlakunya macam itulah perjanjian yang tadi lakukan tu. Jadi perlunya kalau perjanjian itu telah berlaku, artinya kalau perjanjian berlaku, kita boleh melakukan kembali. Kalau 113 perjanjian, artinya ada perkara-perkara di mana kepentingan bersama didahulukan. Contohnya itu seperti dana politik diberi sama. Kamu pembangkang atau kamu kerajaan diberi sama. Ini berlaku awal dulu, berlaku di Pulau Pinang dan di Selangor, kemudian dia menyeluruh. Jadi ini satu pembaharuan, a new politik. Jadi keadaan ini. Jadi keadaan politik yang katakan simple majority ini membawa kebaikan juga. Jadi ada satu kebaikan di sini. Dia orang kata winner takes all, loser all ni dah tak wujud lagi dah. Jadi untuk manfaat bersama, ahli parlimen yang dalam selepas pasca PRU 15 ni kena lebih profesional. Dia walaupun dia ni dah macam pembangkang, tapi dia akan vote in the interest of the public. Untuk manfaat kebajikan rakyat, dia patut bersetuju. Macam hari tu kita luluskan Akta Lompat Parti ni, semua both houses bersetuju. Dan dulu dulu tak pernah berlaku. Dulu tak pernah berlaku. Jadi saya kata siapa yang bentuk kerajaan ni, siapa bentuk kerajaan ni kena pandai navigate, kena pandai berbahasa, beradab, memujuk rayu kepada parti kau. Kita zaman saya, you kena ikut whips. Apa yang chief whip kata, kalau lah. Wujud juga jawatan PAC, jawatan kuasa kecil yang menilai. Jadi dia bipartisan, kedua-dua parti politik ada wujud dalam jawatan kuasa jawatan. Jadi ini satu kemakmuran untuk kebaikan untuk negara. Jadi ini satu yang baru. I think insyaAllah. InsyaAllah. We are moving on the right direction. Okay, kita bincang pasal Formula 1, Formula 2, Formula 2 mungkin tak boleh jalan. Formula 3 tu ada kemungkinan. Akhirnya Formula apa? Semuanya kena pergi kat istana. Menghadap. Jadi Rumah Kuning tu adalah yang akan menentukan dalam faktor Rumah Kuning, istana negara ni, macam mana pendapat Datuk sebagai seorang pengamal undang-undang dari segi legal dia dan sebagainya, dan adakah yang Tuan Agong akan menjadi orang kata the last say lah terhadap formula tersebut. Memang betul dalam perlembagaan ni memang kuasa absolute discretion kuasa mutlak budi bicara dalam Tuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri dengan syarat orang itu, ahli parlimen itu ialah yang mendapat kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Jadi sebelum dia orang pergi ke menghadap Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, mereka kena bersetuju siapakah antara mereka ni yang mahukan jadi Perdana Menteri. Jadi persembahkan Tuan Agong. Yang Tuan Agong akan melihat sama ada betul ke orang ni mendapat sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Kalau tidak, Yang Tuan Agong takkan terima pun. Walaupun dia ni popular, tapi popular di kalangan rakyat. Tapi di kalangan ahli parlimen, dia tak dapat. Jadi itu yang tuanku akan lihat. Dia akan lihat siapa yang dapat the confidence of the ahli Dewan Rakyat. Mendapat sokongan majoriti. Kalau inilah orangnya, dan tuanku berpuas hati, maka tuanku akan melantik orang ini. Ini tidak perlu, parlimen tidak perlu bersidang dulu, tak perlu. Tak perlu.
Tak perlu. Okey, Saudara Hisham, saya tahu yang Saudara Hisham ni tidak berapa berkenan dengan orang kata feudalism yang akan berlaku inilah. Tetapi itulah hakikatnya This is the law. di tanah air kita ni. Macam mana? Ini sebenarnya, Ya. okey, saya Republican. Ya. Saya Republican, bukan Republican Donald GOP. Trump. Saya Republican juga. Konservatif lah. Saya Republican. Okey. Jadi begini, Ha. kerana kesilapan Ha. dan kesalahan Ha. dan kepandiran ahli-ahli politik ini, Ha. maka kelihatan raja ini memainkan peranan. Ya. Sebenarnya Ha. parliamentary demokrasi ini, parlimen itu yang berperanan hanya memberi nasihat. Ya. Tapi kerana kita telah terbalik kod, kerana terlalu banyak permasalahan yang timbulkan, kerana ahli-ahli politik gagal. Peranan yang telah diberikan oleh rakyat pada mereka, mereka gagal mentakrifkan kepercayaan rakyat ini, maka orang mengundur raja. Jadi di sini dalam masa yang sama, walaupun saya Republican, dia memainkan peranan yang positif. Raja ini, jadi rakyat melihat raja ini positif. Contohnya ketika COVID, ketika nak minta bubar parlimen. Jadi ini masalah. Jadi sebenarnya ketika darurat misalnya. Jadi Raja yang Tuan Agong memainkan peranan. Jadi peranan ini peranan positif. Ya. Jadi rakyat ada lagi satu lembaga, ada lagi satu institusi yang boleh mula. Kerana kegagalan. Kenapa kegagalan ahli-ahli politik ini memainkan peranan? Ya. Maka rakyat. Jadi di sini untuk saya, walaupun saya Republican, saya melihat bahawa positif. Positif. Jadi bukannya saya tak bersetuju jikalau yang Tuan Agong atau siapa raja-raja mana, dia yang nak, saya minta 3 nama. Saya minta 2. Itu bukannya tak perlu lah. Kalau macam tu baik je yang Tuan Agong mengatakan saya nak Dol bin Man. Dia tak ada 2-3 nama. Dalam perlembagaan kata sesiapa saja yang mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Itu saja. Ini Yalah, betul lah. Tapi dalam perkara ni, saya fikir yang di Tuan Agong dia memang ada budi bicara. Tapi it is not an absolute discretion. Dia mesti ada formula yang disebut yang mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen. Jadi kalau sesiapa pun yang boleh membuktikan melalui SD ke declaration ke apa datang naik bas ke dan mempersembahkan yang ini kepada yang di Tuan Agong, dialah yang boleh menubuhkan kerajaan. Betul. Sebab bahasa yang dia bagi dia puas hati. Dan ini juga yang berlaku semasa pilihan raya ke-14. Apabila PH claim dia mendapat kursi yang banyak. Dan kalaulah formula ketiga tu berlaku, Barisan Nasional plus PAS plus GPS plus GRS 113, maka PH akan buat lagi tindakan untuk protes terhadap keputusan Tuan Agong itu. Jadi macam mana tu? Tapi baginda kalau dah puas hati, inilah dia orangnya yang ada nombornya, yang boleh diangkat sebagai Perdana Menteri, inilah dia. Baginda akan setujulah. Dia akan buat SD, dia akan tempoh apa ni yang Tuan Agong sekarang ni dia panggil dulu ramai-ramai datang. So kalau you ada cukup PAS, ada BN, ada GPS, GRS, datang ramai-ramai, angkat tangan ke apa, buat SD depan tuanku, inilah kami ni menyokong dan inilah dia yang kami akan cadulkan sebagai Perdana Menteri. Barulah tuanku kata okey, better puas hati. Maka inilah dia. Pada malam kiraan undi itu, apabila telah melintasi, dia akan pergi menyembah kepada Yang Tuan Agong. Betul tak? The same night kan? The same night. Boleh. Boleh. As soon as possible. As soon as possible. Tapi jikalau itu pasal kata, jikalau kali ini tidak mungkin, jadi tergendala pertangguhan, pengundi jangan risau. Rakyat jangan risau. Ini satu baru. New process. New normal. Pembaruan. Normaliti yang baru. Kerana pasal apa? Keadaan sekarang ini, kerana yang Datuk berikan tu 3 formula tu. Jadi kita lihat formula mana yang boleh berlaku. Kan ini perundingan sekarang ini pukul 8 keputusan keluar, pukul 9 keputusan keluar, 11 keluar. Jadi tidak, perundingan ini mengikut saat dan masanya kerana melihat. Dan saya rasa juga sekarang ini secara tidak rasmi perundingan panggilan telefon sedang berlaku.
orang-orang sudah menyusun. Kerana apa? Malam itu dalam pukul 11-12 keputusan boleh dirasakan. Tapi kita ni tidak ada exit poll. Kalau kita ada exit poll, kita dapat tahu. Jadi kalau result tu dah keluar malam tu juga mereka dah bersetuju. Inilah orang yang akan kita setuju jadi Perdana Menteri. Dan ramai-ramai yang kata 113 orang tu pergi ke Istana Negara, barulah tuanku puas hati. Betul lah orang ni. Tapi tengah-tengah malam takkan tuanku nak layan tengah-tengah malam. Kan datanglah siang-siang hari sikit. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tak sebelum kita akhiri program kita 1 jam ni, kita buat satu rumusan. Kita dah bincang dah. Tidak ada clear cut mana-mana entiti yang akan memerintah besok. Betul. Ya? Betul. Jadi rumusan tuan-tuan sekalian macam mana? Adakah pembentukan unity government tu adalah suatu formula yang terbaik demi kestabilan, demi kesejahteraan, demi memastikan barisan kabinet itu adalah satu barisan yang orang kata solid lah, cantik lah, handsome. Jadi macam mana Datuk? We start from you. Ya. Saya amat bersetuju demi kemakmuran dan kestabilan negara, terutamanya kebajikan rakyat, mesti diutamakan. Pihak ahli parlimen yang dah menang ini wajib duduk bersama-sama berunding untuk membentuk kerajaan. Jangan fikirkan maruah, muka dan itu. Mereka kena duduk bersama-sama, kompromi dan membentuk kerajaan yang dinamakan kerajaan perpaduan. Okey, Brother Hisham, adakah boleh tak? Okey, kita dah setuju bahawa PN, PAS, GPS, GRS akan dibentuk, tetapi dalam unity government tu boleh juga diambil wakil rakyat, MP daripada DAP, PKR dan sebagainya untuk masuk dalam kabinet. Saya betul. Ini kerajaan perpaduan ini, National Unity Government, kerana keadaan ni. Saya memang bersetuju kerana pertama-tamanya tidak ada perbezaan hakiki antara parti-parti politik. Semuanya parti politik ini klaim diri mereka, saya lebih baik mentadbir kapitalisme. Jadi tidak ada, bukan dia berlawan dengan parti sosialis, parti komunis, parti kapitalis. Tidak. Semuanya. Jadi panggil yang terbaik. Jadi unity government ini terbaik. Jadi kita pemikiran-pemikiran terbaik daripada DAP, PKR. Jadi the best among the best yang terbaik cemerlang untuk kepentingan seperti kata seorang profesor ni, terbaikkan rakyat. Jadi tidak, saya memang dari dulu lagi mengatakan unity dan ini lebih stabil daripada stabil. Stabil yang stabil. Ya, Datuk Seri, dalam kabinet you dulu totok Barisan Nasional. Totok Barisan Nasional ataupun PAS, tetapi ini adalah formula yang di luar kerangka otak kita. Jadi what do you think? Daripada segi penubuhan kerajaan ni adalah berasaskan kepada representation di parlimen. And then kabinet dia executive function yang boleh dibentuk mengikut budi pecara Perdana Menteri. Kan dia tak bona fide dengan dengan parliamentarian punya presentation. Tapi kalau daripada segi malam besok, kita berdoalah insya-Allah supaya rakyat mengundi dengan penuh bijaksana dan dapat kita mewujudkan satu kerajaan yang kuat dan stabil. Apa formula pun boleh digunakan bagi membentukkan kerajaan untuk demi masa depan negara lah. Dan kita kena keluar daripada kemelut politik yang kita hadapi pada hari ini kan. I think we have paid high price daripada segi Jadi kita nak move forward. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perbincangan kita selama sejam di mana kita telah mengupas tentang persoalan sekiranya diandaikan esok selepas jam 6 petang tidak ada satu entiti pun boleh membentuk kerajaan. Itu adalah satu perbincangan yang terbuka, yang dikupas oleh ahli-ahli yang berwibawa, yang berpengalaman dan sebagainya. Jadi sebelum kita tutup, saya juga ingin menasihatkan 21 juta rakyat Malaysia yang akan membuang undi besok, terutamanya pengundi-pengundi baru berumur 18 tahun, gunalah kuasa mengundi anda sebaik mungkin demi kesejahteraan, kestabilan
negara tercinta ini. Dan sebelum kita tutup, kita lintas langsung ke Bera untuk melihat apa perkembangan yang berlaku dalam kawasan. Semua orang setuju bahawa Datuk Seri Ismail Sabri, jika ditakdirkan oleh Yang Maha Esa, maka beliau juga yang akan menjadi Perdana Menteri seterusnya. Jadi kita lintas langsung ke Bera bersama dengan rakan kita di sana. Silakan. Gelombang sokongan pengundi terhadap calon Barisan Nasional daripada Bera semakin meningkat berikutan kempen berterusan jentera yang diketuai sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail yang juga calon PN Parlimen Bera P090 bekerja keras berkempen sejak hari pertama lagi sehingga hari berakhir pukul 12.30 malam ini. Perdana Menteri mempunyai jadual yang ketat bagi menyantuni seberapa ramai pengundi di rancangan Felda, kampung tradisional, estate, kampung baru, perkampungan orang asli dan lain. Selamat mengundi. Okey.